Saya membuat satu pengumuman bahawa KDN ke arah nak melaksanakan home detention. Maknanya seorang yang dijatuhkan hukuman sepatutnya berada dalam tembok, tetapi mereka boleh berada di kediaman mereka dengan syarat dipakaikan gadget lah. Itu niat kami. Apa tujuan sebenarnya? Tujuan sebenarnya, tema besarnya adalah KDN melalui Jabatan Penjara nak mengurangkan kesesakan penjara. Ada berapa penjara? 43. Ada berapa prospek? Istilahnya prospek, 80,000. Mana datang 80,000? Sebab kita berada pada 100,000 penduduk, 244 masuk penjara. Kita standard antarabangsa 100,000 penduduk, 145. Kita 244. Iaitu menyumbang kepada penjara negara kita sesak. Kalau sesak, isu keselamatan, penyakit berjangkit dan segala macam. Menjadi tanggungjawab pemerintah, terutama yang nak menghayati nilai madani ni, apa ikhtiar untuk mengurangkan kesesakan. Kami buat 3 perkara sekarang. Pertama, melalui kaedah parol. Yang kedua, perintah kehadiran wajib. Yang ketiga, pembebasan berlesen. Apakah dia menyumbang kepada kesesakan penjara? Ya. Apakah itu memadai? Belum. Apa lagi usaha lain? Home detention. Kepada siapa kami sasarkan? Ibu mengandung, dia disabitkan hukuman mahkamah. Takkan nak suruh dia dalam lokap, ada dalam penjara, penjagaan baby dalam kandungan dia dan sebagainya. Alangkah lebih ihsan namanya kalau kita ikhtiarkan dia berada di rumah. Contoh, kalau waktu dia disabitkan kesalahan oleh mahkamah, due proses dah berlaku, jatuh hukum, umur 81, penyakit banyak, takkan nak letak dalam penjara? Ada tak ikhtiar lain? Ada, home detention. Contoh, okey, segala macam lah kriteria ni. Baik, isunya apakah terus kita buat begitu aja? Kalau dia yang terlibat itu merupakan kategori macam ni, tidak. Dia ada proses dia. Ya, dia ada panel dia, nak tengok kes dia bagaimana, severe atau tidak, apa ancaman, ada panel dia. Ini sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Yang saya nak sanggah ni kerana nakal setengah. Ada dah media, bukan media di sinilah ya. Ini saya terbaca dah. Dah sebut dah. Apakah ini maksudnya nak letak Najib bawah penahanan rumah? Tengok, punya nakal. Tak boleh tengok perspektif nak kurangkan kesesakan penjara khusus untuk kategori tertentu. Ada panel yang menilainya, dan bagi jenis kesalahan yang kami cadang nak buat yang telah dijatuh hukuman kurang 4 tahun. Ya. Kalau dah kena penjara 20 tahun, 25 tahun dengan jenayah yang tegar dan berat, takkan senang-senang home detention. Itu mengancam masyarakat. Jadi kita pun reti juga lah nak buat benda-benda ni. Ada ihsannya. Jadi bila kita umumkan, dia hati yang tak jernih itu terus buat kesimpulan-kesimpulan awal secara tidak bertanggungjawab. Ya, baik itu. Saya syarah lebih sikit dalam soalan ini. Apa dia niat akhirnya? Mengurangkan kesesakan. Kenapa? Saya bagi angka tadi. Apakah kita puas hati? Tidak. Mesti buat reform. 3 jalur itu, parol, pembebasan berlesen, because kita invoke Seksyen 43 Akta Penjara. Yang itu benar. Jadi untuk kita melaksanakan, ada atau tidak keperluan kita semak undang-undang, akta, peraturan. Ya, apakah perlu kita buat akta baru misalnya? Semua tu kita akan buat, kami akan semak akta sedia ada. Apakah kita perlu buat pindaan terhadap seksyen yang berkaitan, ataupun kita nak tengok balik peraturan-peraturan penjara tahun 2000, boleh atau tidak ketua pengarah penjara guna kuasa dia? Ada tak akta yang membenarkan menteri pula invoke kuasa dia? Ya, ataupun kalau itu tak mencukupi untuk melaksanakan home detention, kita perlu akta baru, dan kita kena bincang dengan stakeholders untuk buat akta baru, supaya bila kita buat dari segi undang-undang kita ada kepatuhan, dari segi objektif akhir mengurangkan kesesakan tercapai. Ya, jadi ianya suasana yang kita rasa masyarakat termasuk aktivis dan semua stakeholders patut bagi dokongan kepada niat yang kerajaan nak laksanakan yang saya ungkap dalam pengumuman semalam.
Okey. Datuk mungkin ada sasaran bila tempoh pelaksanaan. Itu yang saya sebut. Saya baru buat pengumuman. Ia harus disertai dengan pegawai undang-undang di KDN akan membuat semakan terhadap akta-akta sedia ada atau peraturan. Okey. Pelaksanaan atau libatkan akta sedia ada ataupun lepas diperlaksanakan itu baru. Dia sama ada kita nak gunakan cara retrospektif ataupun prospektif, kita akan decide ketika itulah. Okey.